saja mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thiqafu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dirahmati sekalian, ya. Pagi ini kita bertemu lagi, alhamdulillah, atas tajuk amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pagi ini, tuan-tuan dan puan, ialah amalan-amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia amalan-amalan dia? Saya mengatakan kita nak buat sekurang-kurangnya 12 ataupun 15 amalan itu. Dan saya dah pergi kepada 3. Hari ini ialah siri yang keempat. Tuan-tuan, siri yang keempat, saya pun dah baca ayat tadi. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan. Orang-orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala diliputi dengan kehinaan, hina bertemu dengan Allah. Kecuali siapa? Kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, hablum minallah. Dan kecuali kepada mereka yang berpegang pada tali manusia, perjanjian dengan manusia, wa hablum minan nas, wa hablum minallah, hablum minallah, wa hablum minan nas. Tuan-tuan dan puan, ada 2 perkara dalam kehidupan kita ni. Sebab itu doa pagi ni, tuan-tuan, agaknya yang paling cocok, yang paling bersesuaian dengan perbincangan, ya. Hablum minallah wa hablum minan nas ialah doa yang kita baca, yang kalau di hujung-hujung doa ini menggambarkan bahawa pembaca doa itu akan mengakhirkan doanya. Itu biasa susunannya. Ulama telah menyusun begitu, tuan-tuan dan puan, ya. Bila imam bila pembaca doa pergi kepada doa ini, itu adalah petanda-petanda doa sudah berakhir dan akan berakhir. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah, Engkau berilah kami kejayaan hidup di dunia. Engkau berikanlah kami segala keselesaan di dunia. Engkau berilah kami segala keindahan untuk mengakhirkan kami hidup di dunia. Dan tuan-tuan, Engkau berilah keselamatan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kita nak dua-dua sekali. Islam adalah satu agama yang balance. Agama yang tidak menolak dunia, tapi dengan beberapa prasyarat. Agama yang tidak membatasi kita untuk mencapai kejayaan setinggi-tingginya dalam dunia, tapi bersyarat. Dan Islam juga merupakan agama yang sangat mementingkan kehidupan di akhirat. Dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Saudara-saudara, bila kita sebutnya, isunya ialah adakah kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat ini bergandingan, balance ini ada pada diri kita. Saya yang sedang bercakap ni, ada pada diri saya tak? Ada pada isteri saya tak? Ada pada anak-anak saya tak? Ada pada tanggungan saya tak? Ada pada jiran tetangga saya tak? Ada pada anggota komuniti masyarakat saya tak? Dan akhirnya, ada tak konsep hasanah dunia, hasanah di akhirat kepada umat sejagatnya? Kalau kita pemimpin umat.
Maknanya tuan-tuan dan puan, acuan yang di peringkat besar, di peringkat umat, peringkat negara, di peringkat negeri, seharusnya acuan itu ialah hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kita di Yayasan Sabha ni, tuan-tuan, Yayasan Sabha ni, kita punya tagline dia, moto kita, akhirat dijunjung, dunia dikilih. Minta maaf tuan-tuan, batuk sikit aja pagi ni. Akhirat dijunjung, dunia dikelek. Itu prinsip kita di yayasan ini. Prinsip kita di Yayasan Sabha, apapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam environment apapun, akhirat taking precedence over dunia. Akhirat di atas jika dibanding dengan tuntutan kehidupan di dunia. Saudara yang dimulti sekalian, kalau misalnya begitu, kehendak Islam, tuan-tuan, akhirat didahulukan, dunia tidak ditolak, bahkan mengikuti akhirat. Sekali lagi soalannya, adakah ini terpancar dalam hidup kita? Adakah ini merupakan gambaran harian dalam kehidupan kita? Adakah ini merupakan satu bentuk kehidupan yang ada kepada diri individu macam saya ni, macam saudara, macam saya, at your individual level, your own personal individual level? Yang kedua, level family. Ada tak konsep akhirat dijunjung, dunia dikelek dalam family kita? Dalam nuclear family, keluarga asas kita. Siapa keluarga asas? Mak, ayah dan anak-anak. Mak, ayah dan anak-anak. Adakah konsep ini, konsep hablum minallah wa hablum minan nas, terbayang waktu pagi, terbayang waktu tengah hari, terbayang waktu petang, terbayang waktu malam? Nah, kalau tidak terbayang, bila lagi kita nak membayangkan konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat ini? Ambil pagi-pagi ini. Saya tak tahu pukul berapa kita bangun, tetapi kalau dapat, tuan-tuan, kalau sihat, dan saya pun kalau sihat, insya-Allah, tuan-tuan, yang saya muliakan sekalian, kalau kita sihat, eloklah bangun. Kalau boleh, dalam pukul 4.30, 4.45 begitu. Azan pukul 6, 1 minit, azan subuh. Apa nak buat? Sempat agaknya bertahajud 4 rakaat atau 6 rakaat. Sempat agaknya kalau nak sembahyang taubat 2 rakaat. Usolli sunnata taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sempat agaknya kalau nak berbuat sembahyang hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Dan sempat untuk kita menutup solat witir 3 rakaat ke, 1 rakaat ke, 5 rakaat ke, asalkan ganjil. Ini dia. Ini adalah manusia-manusia yang bangun pagi dengan memulakan paginya dalam bentuk yang sedemikian. Maknanya, saudara, lepas tu dia pergi kerja. Lepas habis salat di masjid, saya pagi ini imam mengimamkan, lepas tu imam baca sepotong 2 potong hadis. InsyaAllah jangan bergerak dulu, sempat. Sepotong 2 potong hadis imam baca tu tak lebih daripada 4 minit. Sempat, duduk dulu. Sebab inilah curahan-curahan air atma jiwa. Inilah curahan-curahan air, titisan-titisan air macam titisan embun pagi ni. Kenapa titisan embun pagi? Titisan embun pagi ialah titisan-titisan hidayah yang akan mengiringi matahari pagi, tuan-tuan. Dalam hadis menyebutkan bila matahari menerangi kita, sisip-sisip daripada matahari itu ialah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan hidayah tunjukkan aku jalan yang lurus. Dengan hidayah tunjukkan aku jalan yang lurus, letakkan aku jalan yang lurus. Posisikan aku di jalan yang lurus. Bukan jalan yang bengkok-bengkok, bukan.
Pagi-pagi lagi kita dah minta tuan-tuan, ihdinas siratal mustaqim. Minta dibekalkan dengan hidayah untuk membolehkan kita berada di jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara. Sebab itu pagi-pagi kita bangun. Ada orang yang pagi ini bangun. Sekarang jam saya menunjukkan pukul 7.14. Bangun. Pagi tadi dah bangun. Alhamdulillah. Bangun-bangun. Tak ada pun nak ambil uduk. Bangun-bangun. Tak pun terfikir nak buat solat. Solat sunat subuh. Solat sunat fajar ni, solat sunat subuh ni, nilai dia tuan-tuan, pahalanya pagi ini 2 rakaat. Usalli sunat subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Sangka sembahyang sunat subuh 2 rakaat, nilainya sama dengan dunia dan seisi-isinya. Pagi ni. Nilai kita pergi kerja lebih-lebih satu hari RM100. Kalau tuan-tuan gaji RM3,000, satu hari RM100. Itu nilainya. Tapi nilai sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, usalli sunat subhi raka'ataini lillahi ta'ala, nilai di sisi Allah, dunia dan seisi-isinya. Apa artinya tuan-tuan? What does it mean? It means Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rangsangan pedoman motivasi dengan tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok tawaran-tawaran pahala. Nanti insya-Allah dalam siri berikutnya saya nak menyebutkan tawaran-tawaran pahala yang berganda-ganda. Contoh, terlintas dalam hati nak buat kebaikan. Hari ini aku nak bawa hari Minggu ni ke rumah anak-anak yatim. Semua anak aku yang 5 orang ni aku nak bawa bersama isteri. Kita nak mengunjungi rumah anak yatim dan nak berada di rumah itu sekitar dalam 1 jam supaya anak-anak saya, anak-anak kita, tuan-tuan dan perempuan, tahu dalam masyarakat ini ada orang yang tidak ada ayah sejak kecil, ada orang yang tidak ada mama sejak kecil. Dan kalau disebut yatim piatu, anak-anakku sayang. Yatim piatu bermakna ibu pun tidak ada, ayah pun tidak ada. Dan kebanyakan mereka telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah anak itu sebatang kara. Tuan-tuan, anak yang tidak dibesarkan, anak yang tidak tuan-tuan melalui pertumbuhan hidup dirinya, pembangunan dirinya tanpa ibu dan ayah, mereka perlu dibelai. Mereka perlu dikasihi. Mereka perlu disayangi. Masyarakat perlu mengambil berat kepada mereka. Mereka tidak ada tempat pergantungan. Kemungkinan mereka ditempatkan di rumah anak-anak yatim. Anak-anak yang lain, sekolah-sekolah yang lain, hujung minggu, mak dan ayah datang. Waktu outing, boleh keluar daripada kompaun sekolah itu, mak dan ayah datang. Biasanya sebulan sekali outingnya. Mak sediakan makanan, mak sediakan rendang, mak sediakan nasi impit, mak sediakan kuah kacang. Kerana dia tahu anak dia suka makan kuah kacang dengan nasi impit. Keluar daripada kawasan sekolah, cari satu tempat yang sesuai di bawah pokok, dengan adik-beradik yang ikut sama, makanlah kita. Senyum ketawalah kita. Cium-menciumlah kita. Sayang-menyayangilah di antara kita. Belai-membelailah. Tuan-tuan, kita tak jumpa dah sebulan, tak jumpa anak kita. Tapi kalau kita pergi rumah anak yatim, tuan-tuan, pergi rumah anak yatim, tak ada ni. Tak ada memang. Mereka dipelihara, ditempatkan di satu asrama, asrama anak yatim. Memang semua ada. Semua ada. Makan ada, minum ada, kerehatan ada, didikan ada, pembelajaran ada, pengajaran ada. Kehidupan seawal pagi mereka bangun pukul 4.30, pukul 5 agaknya.
Mereka diajar bertahajud pagi-pagi. Alhamdulillah. Ada ustaz yang didatangkan untuk membimbing mereka. Bagus. Kadang-kadang tuan-tuan, bimbingan yang sedemikian ini, yang agak berdisiplin, rigid ini, lebih baik daripada di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing tak tentu boleh bangun pukul 5. Di rumah masing-masing tak tentu boleh seorang berjemaah. Di rumah masing-masing tak tentu adanya ilmu mentarbiyah diri. Di rumah masing-masing mungkin tidak ada ustaz datang ke rumah kita. Tak ada ustazah yang datang ke rumah kita. Tapi di pusat anak yatim, di asrama anak yatim, perkara-perkara ini menjadi sebahagian daripada komponen pendidikan anak yatim. Bagus. Tak jauh daripada rumah saya, dalam 1 minit, 2 minit perjalanan, ada asrama anak yatim. Alhamdulillah. Dijaga dengan baik. Dah sudah begitu lama, alhamdulillah. Ada basnya yang sendiri, ada asramanya yang agak selesa, ada tempatnya, tuan-tuan, yang boleh anak-anak itu mencernakan dirinya, membangunkan dirinya. Anak yatim membangunkan dirinya. Dididik, diasuh oleh pengasuh-pengasuh. Dan dimanage, ditakbir oleh mereka yang memang mempunyai pengalaman yang luas untuk mentadbir organisasi, termasuk pentadbiran anak yatim ini. Bagus, tuan-tuan dan puan. Dan yang inilah, tuan-tuan dan puan, kita kena tunjukkan anak-anak kita. On weekends, perhaps bring them around. Saudara, saya teringat dalam minggu lepas, Ustazah Isfadiyah Dusuki, yang menjadi tetamu saya bersama dengan Tuan Zaid Muhammad. Dia cerita dia bawa anak dia pergi tempat-tempat old folks home, tempat orang tua-tua, tempat orang anak-anak menetapkan mak bapak dia ke rumah orang tua-tua kerana anak tak mampu lagi nak menjaga ayah mereka di rumah mereka. Macam mana Ustazah Isfadiyah bawa anak-anak dia semua? Macam mana dia meraihkan orang-orang tua? Orang-orang tua, orang tua-tua, tuan-tuan tua-tua. 50, 60, 70, 80, 90 orang tua-tua diletakkan di rumah orang tua-tua dengan didikan untuk orang tua-tua, dengan ada pengurusannya, dengan ada pentadbirannya, dengan ada sistem kewangannya. Tapi yang tidak ada jelasnya dalam konteks anak yatim tadi, yang jelasnya yang tidak ada ialah kasih sayang abadi. Yang missing dalam komponen itu ialah ketiadaan kasih sayang abadi. Ambil anak yatim tadi. Tak sama dengan tetamu yang datang. Tetamu yang datang, we bring them around to show them the layout of the complex. If it is at all a complex. Mana tempat makannya, mana tempat tidurnya, mana tempat rehatnya, mana kelas pengajiannya, mana kelas pelajarannya, di mana tempat rehatnya, mana padangnya, semua ditunjukkan. Nak menyatakan kepada pelawat-pelawat bahawa anak-anak di sini sekurang-kurangnya basic needs ditambah pula dengan sedikit kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan untuk mereka mempaparkan kebolehan kemampuan mereka secara optima bila mereka berada di rumah anak-anak yatim ini. Apa yang dibuat? Kehidupannya dijaga. Makanannya dijaga. Minumannya dijaga. Tuan-tuan, kesihatannya dijaga. Kebersihannya dijaga. Seluruhnya dijaga. Jasadnya dijaga, akalnya dijaga, rohnya dijaga. Saudara, bagus, sangat bagus. Tetapi ada satu yang missing di situ. Di kalangan anak-anak yatim, apa yang missing? Yang missing ialah kasih sayang yang abadi. Kasih sayang yang terpancar daripada seorang ibu. Macam mana seorang ibu mengusap-ngusap kepala anak? Macam mana seorang ibu, tuan-tuan, memeluk, mencium anak-anak dia? Macam mana orang ibu memandang tepat mata anak dia dengan memberi nasihat? Din, jangan nakal-nakal sayang, jangan nakal-nakal.
Din, ikut apa ustaz kata, ikut apa cikgu kata. Din, ikut jadual. Bangun pagi, mak nak engkau yang pertama bangun pagi. Berada di surau, engkau yang pertama berada di surau. Berada dalam kelas, engkau yang pertama dalam kelas. Dan mengadakan aktiviti-aktiviti ini, tempat kau menunjukkan seluruh kemampuan kebolehan kau. Din, tunjukkanlah seoptimum mungkin kebolehan dalam sukan. Biar kau mewakili daerah ini, Din. Rumah anak yatim ini mempunyai talents. Kalau ada 40 orang talents, Din, termasuk engkau. Tunjukkanlah talent kau, sayang. Sayang mak, sayang ayah, tunjukkan talent kau. Itu mak yang datang menasihati anak-anak dia. Dalam nasihat itu sungguh-sungguh terbayang. Apa yang terbayang? Kasih sayang, kemesraan abadi. Balik tuan-tuan, dalam konteks rumah anak-anak yatim, ialah kita boleh penuhkan perutnya dengan makanan yang dimasak sedap. Makan ayam seminggu 2-3 kali, makan daging seminggu 2-3 kali, makan ikan seminggu 2-3 kali. Kadang-kadang sajian di tempat rumah anak yatim jauh lebih baik daripada sajian di rumah kita sendiri. Bagus. Makannya bagus, seluruhnya bagus. Dah tak ada apa komplain dah, tak ada apa komplain dah. Hanya satu yang missing. Apa dia? Kasih sayang abadi. Tak ada. Tak ada orang yang mampu bagi kasih sayang abadi. Mak dah kembali ke rahmatullah, ayah dah kembali ke rahmatullah. Ada orang menunjukkan simpati, setakat menunjukkan simpati. Tak lebih daripada itu. Ada orang membelai, setakat membelai, tak lebih daripada itu. Ada orang memotivasi, setakat memotivasi, tidak lebih daripada itu. Saudara, sebab itu cerita ni hablum minallah wa hablum minan nas. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan ni, apa tanggungjawab kita? Apa tanggungjawab kita, tuan-tuan? Dalam ayat yang disebut, dibariskan tanggungjawab kepada insan-insan ini. Selain daripada tanggungjawab kepada komuniti, selain daripada tanggungjawab kepada masyarakat yang lebih luas, selain daripada masyarakat kepada negeri dan negara, selain daripada itu, tuan-tuan, kita bertanggungjawab kepada insan-insan ini. Tuan-tuan dengarkan ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Saudara-saudara, disebut tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan, berbuat baik kepada ibu bapa kita. Tanggungjawab kita kepada yang ada ibu, yang ada ayah. Hablum minan nas. Hubungan sesama manusia dimulai dengan dua insan ini yang mesti kita berbakti kepadanya. Dan Yayasan Sabah dalam kompleks Anjur Husnul Khatimah untuk anak-anak ni ada modul khas, ada 4 modul, setiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, anak yang solehah, agar dapat mengkhidmati mak bapak masa sihat, masa sakit, masa nazak, masa mati, masa terbujur menjadi jenazah. Anak kita ini bersedia memandikan mereka, mengkafankan mereka, mensembayangkan, mengimamkan sembahyang jenazah mereka. Tuan-tuan, mengkuburkan, meletakkan ke liang lahat mereka, mentalkinkan mereka, mendoakan mereka, mengkendurikan mereka. Kalau perlu dikendurikan, kalau dah dibayar hutang-hutangnya. Dan menjaga harta yang ditinggalkan. Walau 1 sen pun daripada harta itu tidak diambil untuk dibelanjakan benda-benda yang tidak ada kaitannya dengan agama. Itu tanggungjawab. Ingat tuan-tuan, ingat anak-anak yang disayangi. Hablum minan nas. Antara ciri antara manusia yang perlu kita bertanggungjawab
Manusia yang perlu kita raikan, manusia yang perlu kita hormati, manusia yang perlu kita sayangi, cintai dan kasihi, manusia yang kita akan memberikan, menumpahkan kasih sayang sepenuhnya kepada siapa? Kepada ibu dan ayah. Ini disebut tadi. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada ibu dan ayah. Apalagi wabil qurba. Dan kepada anggota-anggota keluarga yang karib, yang dekat dengan kita. Siapa dia? Tok Wan. Sayangi Tok dan Tok Wan. Dakapi Tok dengan Tok Wan. Cium Tok dan Tok Wan. Hormati Tok dan Tok Wan. Bagi khidmat kepada mereka. Pandang muka mereka. Dengar cerita mereka. Raikan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Jangan sepikan mereka. Jangan kesampingkan mereka, jangan tinggalkan mereka, jangan. Berilah kasih sayang abadi kepada Tok dan Tok Wan ini. Cucu-cucu bila berhimpun, jangan cucu dengan cucu aja, raikan yang tua-tua ni. Takut Tok Wan terasa tersisih dalam lingkungan keluarga yang dimulai daripada mereka. Bayangkan tuan-tuan. Cuba tengok tuan-tuan. Tuan-tuan cuba ambil kamera buat video ya. Sekali-sekali hujung minggu semua anak-anak balik. 5 orang anak semuanya dah kahwin. Average anak ada 2 dan 3 orang. Katakanlah 3. 3 kali 5, 15 orang tuan-tuan. Cucu-cucu 15 orang. Dengan menantu kita, dengan anak kita, dengan ipar kita, seluruhnya. Tuan-tuan ambil video, tuan-tuan tengok. Ambil video, berapa orang yang bercakap dengan nenek Tok Wan. Berapa orang anak-anak yang suka duduk di sebelah Tok dan Tok Wan? Berapa orang anak-anak kita suka melayan Tok dan Tok Wan? Berapa orang anak kita nampak gembira betul-betul bila berdepan dengan Tok Wan? Berapa ramai anak kita yang menunjukkan kemesraanan, kemanjaannya kepada Tok dan Tok Wan? Biasanya tuan-tuan, tidaklah. Satu hari dia di rumah kita. Tok Wan kadang-kadang duduk di kursi di luar rumah sebentar. Terus masuk. Pasal tak ada orang meraikan dia. Menantu tak raikan dia. Menantu cucu tak raikan dia. Dan ini yang lain berlaku. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba. Iaitu saudara-saudara dalam lingkungan yang dekat. Wal yatama. Anak yatim tadi, anak yatim. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab siapa anak yatim ini? Tanggungjawab kita. Dan Allah akan tuntut tanggungjawab ini daripada saudara dan saudari. Allah akan tuntut. Kalau anak kita tidak pernah dibawa berziarah di rumah anak-anak yatim. Kalau dalam kamus, dalam kamus hidup anak kita tak ada anak yatim. Kalau dalam kamus kehidupan keluarga kita, tuan-tuan, tak ada catatan yang anak kita, yang diri kita concern kepada satu segmen masyarakat yang namanya anak yatim. Wal masakin. Orang miskin. Pergilah tengok, tuan-tuan, orang miskin. Saya semalam jumpa doktor. Tuan-tuan, doktor ni kata apa? Selalu ni orang datang minta ubat kepada saya tahu sakitnya ada rekod. Kadang-kadang saya bagi ubat untuk 2 bulan, untuk 3 bulan, untuk sebulan. Dan mereka bayar. Sebagiannya syarikat-syarikat bayar. Tapi sejak COVID-19 ni, dia minta tuan-tuan ubat untuk seminggu aja. 2 minggu tak makan ubat, seminggu makan ubat. Sebab tak makan ubat, tak mampu nak beli ubat. Sebab tak makan ubat, tak ada duit nak beli ubat. Ada kerja, diberhentikan kerja. Ada gaji penuh, sekarang dapat hanya 50%. Selepas bulan Oktober nanti, tuan-tuan tengoklah doktor tu kata, bila moratorium sudah tidak ada lagi, jenayah pun semakin banyak,
Scammer semakin ramai, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan. Saya pun sudah menjadi mangsa walaupun tidak lagi taruh duit, disuruh taruh duit. Saya tidak jadi mangsa lagi. Tapi saya, orang sudah memerhatikan. Dan tuan-tuan, scam. Tipu. Berbagai-bagai bentuk penipuan. Berbagai-bagai bentuk penipuan. Saudara. Sebab itu orang miskin, tetangga yang dekat, wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil, ya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat kita. Ini tanggungan kita, dan dibariskan satu persatu. Dan kita tidak boleh meneruskan kehidupan hanya diri saja, hanya keluarga sendiri saja, hanya jiran tetangga kita saja, hanya masyarakat kita saja, dengan tidak mempedulikan apa yang berlaku di luar. Anak yatim di luar, orang miskin di luar, orang fakir di luar, ibu tunggal di luar, gelandangan di luar. Tak boleh. Sebab mereka adalah sebahagian daripada anggota masyarakat yang perlu diraikan, yang perlu meraih dan perlu diraikan. Balik tadi, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saudara, kita kena raikan. Hablum minallah, dalam jadual hidup kita ini ada yang jadual yang dikatakan balance. Tadi pagi-pagi masa bangun tidur, kan saya kata tadi, pergi bilik air, cuci diri, ambil wuduk, tuan-tuan, lakukan sedikit tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, sembahyang sunat, tuan-tuan, sembahyang sunat subuh, bersama dengan anak, bersama dengan isteri, start kereta, pergi masjid, sembahyang berjemaah di masjid, dengar sikit, sentuhan bacaan sepotong dua potong hadis, lepas tu kan tuan-tuan balik ke rumah, bersedia untuk ke pejabat. Dalam persediaan ke pejabat pula, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, kerja dijalankan dengan sebaik-baiknya, kerja dijalankan dengan penuh amanah. Jangan ada gaji-gaji yang kita dapat, jangan ada bayaran yang kita dapat, imbuhan bulanan yang kita dapat itu. Jangan ada unsur-unsur yang keji, unsur-unsur syubhah, unsur-unsur haram. Jangan. Jangan ada rasuah. Jangan. Sebab itu, tuan-tuan, ya, balik daripada tempat kerja, alhamdulillah, singgah pasar malam, beli yang seadanya dengan isteri, dimasak oleh isteri kita. Pastikan, tuan-tuan, hidangan yang dihidangkan, masakan yang dimasak, semuanya daripada punca-punca yang halal. Sebab kita nak bagi makan untuk anak 1 tahun, untuk anak 5 tahun, untuk anak 8 tahun, termasuk kita sebagai ibu dan ayah, menikmati hidangan bersama itu. Itulah rezekinya. Kerana kita tidak, seluruhnya, tuan-tuan, halalan tayyibah. Seluruhnya halal yang baik, halal, makanan halal dan baik, Saudara, malam menjelang malam, apa lagi kita? Menjelang malam bersedia untuk ke masjid, bersedia untuk salat maghrib. Bagi tahu anak-anak 15 minit lagi. Maghrib 15 minit lagi. Maghrib 15 minit sebelum azan nanti kita bertolak dah pergi masjid. Tak jauh masjid, 300 meter daripada rumah. Tak jauh. Tapi untuk memudahkan, naik kereta lah. Walaupun tak jauh. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah rutin dia. Itu rutin hablum minallah. Rutin hablum minan nas. Baik dengan mak, baik dengan ayah, baik dengan kakak, baik dengan adik, baik dengan pakcik, baik dengan makcik, baik dengan tok, baik dengan tok wan. Baik dengan jiran, baik dengan tetangga, baik dengan sahabat handai, baik dengan jemaah masjid, baik dengan jemaah surau, baik dengan guru-guru di madrasah, guru-guru taska, guru-guru kafa, guru-guru tadika, baik dengan mereka. Ada masanya kita mendatangi mereka, ada masanya kita mentetamukan mereka.
panggil ustazah asatizah yang mengajar anak-anak kita, yang mengajar masyarakat. Pagi datang rumah kita, minum-minum dengan kita, kenalkan dengan anak kita, kenalkan dengan suami, dengan isteri kita, kenalkan dengan anggota keluarga terdekat kita yang ada di rumah kita. Dan ini kita kena buat, tuan-tuan, kena buat benda ni. Banyak tips dah yang saya bagi. Tapi itu hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, saya ingat kita rehat sekejap ya. Boleh kita rehat sekejap dalam 1 minit untuk kita mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Sila tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, ya. Ada 3 pesanan daripada Yayasan Sabha. Pertama, sumbanglah, wakaflah, zakatlah, fidyahlah. Tuan-tuan, infaklah, sadaqahlah, amal jariyahlah, fi sabilillah lah. Bantulah penubuhan, pembangunan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tolong tuan-tuan, saya tak mahu ulas panjang tentang ni sebab setiap kali kita bertemu, kita akan sebutkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Peringkat individu, dermalah. Peringkat keluarga, dermalah. Peringkat jiran tetangga dan kemasyarakatan, dermalah. Peringkat organisasi, dermalah. Peringkat syarikat, dermalah. Alhamdulillah tuan-tuan. Nampaknya derma setiap kali kita ke udara, tuan-tuan, derma daripada teman-teman sejauh daripada orang Singapura menderma. Semalam kita menerima satu derma daripada Singapura yang jumlahnya agak besar, tuan-tuan, untuk kita membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Kita nak dengar daripada teman-teman daripada Brunei, daripada Selatan Thailand, daripada Indonesia, kalaupun mereka bersama dengan kita untuk mengelurkan derma bakti bagi membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni bukan milik Hasan Ali, bukan. Bukan milik Yayasan Sabha, bukan. Tanah tapaknya nanti, tanah dan bangunannya 12 juta ringgit. Dengan tapaknya 1 juta lagi, 13 juta ringgit. Bukan nama Hasan Ali. Bukan nama keluarga Hasan Ali. Tapi di bawah Yayasan Sabha. Yayasan milik umat. Bangunan itu nanti milik umat. Tanah itu nanti milik umat. Sebab bangunan dan tanah itu diwakafkan. Dalam geran nanti insya-Allah, kalau ini berlaku, dalam geran nanti ditulis pemiliknya Majlis Agama Islam Selangor. Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, tadi tentang buku-buku. Tentang buku-buku. Ni buku-buku ni.
Ada 3 buku ni tuan-tuan dan puan. 3 buku yang saya tulis ni. Ni 3 buku ni. Saya harap tuan-tuan mari kita dapatkan buku-buku ini. Mari kita dapatkan buku-buku ini. Dan buku yang saya tulis ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku yang akan memberikan sesuatu yang terbaik. Ini untuk isteri kita tuan-tuan. Untuk isteri kita. Isteriku ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Dapatkan buku ini. Dan saya mencadangkan kita seminarkan, kita bengkelkan, kita workshopkan buku ini, kita seminarkan. Setengah hari seminar. Kita hadamkan buku ini tuan-tuan. Kita hadamkan. Muka demi muka, bab demi bab, ayat demi ayat. Kita nak hadamkan. Sebab kita semua nak jadi ahli syurga. Bagi isteri kita bukan ahli syurga, bukan bidadari syurga. Mereka lebih tinggi daripada itu. Apa dia? Mereka menjadi ketua bidadari syurga. Ni. Kemudian, buku ini tuan-tuan ini buku yang ke-41. Ini buku yang ke-41. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dapatkan buku ni tuan-tuan. Barulah anak-anak kita ni terpancar di hadapan mereka. Macam mana nak menjalin hubungan kasih sayang dengan ibu dan ayah. Macam mana nak menghargai ibu dan ayah. Macam mana nak membalas jasa ibu dan ayah. Macam mana nak mencurahkan kasih sayang yang abadi kepada ibu dan ayah. Ni. Dengan bila ibu ayah sakit, kitalah yang di sebelahnya. Bila ibu ayah meninggal dunia, kitalah yang menguruskan jenazahnya. Ada 19 cara, 19 langkah yang saya carakan satu persatu detail. Kalau ibu dan ayah meninggal dunia, apa yang anak-anak perlu buat. Sampai mengkebumikan, sampai mendoakan, sampai menjaga harta ibu bapa yang ditinggalkan. Supaya tidak bergaduh, tidak bercakaran antara adik-beradik kerana harta itu. Ini buku yang ke-42. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Ini buku yang ke-42. Tuan-tuan, saya tulis 42 buku. Sementara yang tadi itu, yang wanita ahli syurga ni, isteriku ketua bidadari syurga, ini buku yang ke-43. Tuan-tuan tuan-tuan dapatkan 3 serangkai ni. 3 serangkai. Saya minta maaf kepada siapa yang sudah pun order dan agak lama. Beritahu saya tuan-tuan. Kadang-kadang saya pun terlupa, kadang-kadang Puan Soraya pun terlupa dan sebagainya tuan-tuan. Bagi tahu, insya-Allah tak ada satu pun yang tertinggal, insya-Allah tuan-tuan. Hanya mungkin postalnya lewat sikit dan sebagainya, insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan ialah taska. Kita ada nursery. Taska kita ambil bayi daripada 2 bulan sampai 4 tahun. Sekarang ni kita ada 6 cawangan taska. Dulu 8. Kita tutup 2 tu oleh kerana COVID ni, tinggal 6. 1 di Bangi, 1 di Kajang dan 4 di Kuala Lumpur. Kita tuan, anak-anak yang dididik daripada awal sejak umur 2 bulan. Pendidikan yang berkasih sayang, pendidikan yang hormat menghormati, pendidikan yang nak mencelikkan minda, nak mencelikkan perasaan, nak mencelikkan jiwa, nak mencelikkan kemanusiaan, keinsanannya, dibangunkan oleh guru-guru, pendidik-pendidik, pengasuh-pengasuh yang berpengalaman. Moto kita ialah modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Tuan-tuan, hantarlah kepada First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Tuan-tuan, untuk buku dan untuk taska ni, kalau ada keuntungan daripada ini, kita masukkan, kita infakkan kepada pembinaan yayasan, pembinaan Anjung Husnul Khatimah. Bila dah siap nanti, inilah tuan-tuan bisnes-bisnes yang macam ini, kita salurkan untuk kita maintain tempat yang bakal didirikan itu, insya-Allah. Itu usaha kita. Tapi usaha saudara-saudara yang lain, wakaflah, zakatlah, dermalah, infaklah, sedekahlah, amal jariahlah, fisabilillah lah. Mari kita bangunkan bersama-sama tuan-tuan dan puan, insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan, yang kedua yang saya nak sebutkan petang ni petang ni pukul 5.50 sampai pukul 6, 10 minit je, 10 minit tuan-tuan, 10 minit, 10 DDHA, 10 minit bersama Dr. Hassan Ali. Apa kita nak cerita? Isu-isu pendidikan anak-anak. Di 10 minit aja, kapsul-kapsul. Yang akan datang ni, hari ni, kapsul yang ke-6 dah tuan-tuan, kapsul yang ke-6. Kita cerita tentang isu-isu dalam mendidik anak. Dan juga isu-isu mengenai kerukunan rumah tangga, kehidupan bersuami, beristeri dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan ya, saya akan bagikan kapsul 10 minit dan penekanannya ialah kepada tips-tips yang nak diberikan untuk memudahkan ibu dan ayah untuk mendapatkan insya-Allah khidmat, cara yang terbaik mengendalikan anak-anak, keluarga kita dan seterusnya jiran tetangga dan masyarakat yang lebih luas. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang kedua, malam ini pukul 9 suku tuan-tuan, 9 suku malam ni insya-Allah. Kita ada lagi perbincangan panel. Tuan-tuan, automatik 9 suku on. 9 suku tuan-tuan on lah insya-Allah. Dah masuk 150 malam dah. Tuan-tuan, kita bersiaran setiap malam tanpa ada gangguan lagi tuan-tuan. Penuh 150 malam, 150 malam. Pagi ni 150 pagi. Kita bersiaran. Tuan-tuan dan puan, berterusan. Sebelum Covid, masa Covid, dan saya tak tahu bila pula berakhirnya nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya satu lagi pengumuman tuan-tuan, hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat kita tidak ada yang 9.15. Sebab hari Khamis malam Jumaat ni saya telah diamanahkan untuk mempengerusikan Forum Perdana Ehwal Islam Khas. Forum Perdana Ehwal Islam Khas terbitan RTM dan TV1. Dan saya diminta menjadi moderatornya tuan-tuan. Oleh kerana khasnya malam tu menyambut datangnya 1 Muharram tahun 1442 tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya dengan barisan ahli panel. Siapa dia tuan-tuan? Profesor Madya Dr. Nur Hayati, Sharifah Nur Hayati. Kemudian tu Datuk Badli Shah, yang berbahagia Datuk Badli Shah, dan yang ketiga ialah yang berbahagia Dr. Farid Ravi, Dr. Farid Ravi. Saya akan bertindak sebagai moderatornya. Hari Khamis malam Jumaat bersamaan dengan 20 hari bulan Ogos, iaitu lusa tuan-tuan, lusa 20 hari bulan Ogos. Khamis malam Jumaat pukul 9. Saksikan Forum Ma'al Hijrah Khas, ya, Forum Ma'al Hijrah Khas bagi menyambut datangnya 1442 Hijriah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita tak ada. Jadi tuan-tuan yang follower saya, like saya yang dalam FB Live saya, dalam FB Live ni, FB page, dalam page saya ni tuan-tuan, dengan sendirinya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi, yang biasanya pergi kepada page saya ni, tuan-tuan dapat terus secara langsung daripada Putrajaya nanti. Secara langsung daripada Putrajaya. Bersama dengan seiring dengan RTM, dengan TV1 dan sebagainya. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Kita bertemu lagi. Saya mengucapkan terima kasih. Sebagai penutupnya tuan-tuan dan puan, dalam siri yang keempat ni, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah pergi kepada siri yang keempat. Apa amalan yang Allah suka dalam siri yang keempat? Ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan langsung dengan Allah, hubungan langsung dengan manusia. Saya telah cerita satu persatu. Dengan Allah apa dia, dengan manusia apa dia. Gandingan keduanya itu tuan-tuan dan puan sesuai dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikanlah aku hasanah di dunia, kebaikan di dunia, hasanah di akhirat. Jauhkan aku daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan ya. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan doakan saya sihat, doakan saya selamat, doakan saya ada kekuatan, doakan saya istiqamah, doakan saya boleh terus berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sebagai penyokong-penyokong, followers dan likers, jangan lupa tuan-tuan pergi YouTube. Pergi YouTube tuan-tuan, YouTube saya Dr. Hassan Ali. YouTube DR Hassan, HASAN Ali. Tuan-tuan, tuan-tuan subscribe dengan YouTube ni. Tuan-tuan nak tengok video 5 minit ada, video 15 minit ada, video setengah jam ada,
Video 1 jam pun ada dalam YouTube, tuan-tuan. Begitu juga dalam Instagram. Instagram saya, tuan-tuan, Dr. Hassan _Ali. Dr. Hassan _Ali. Tuan-tuan pergilah, tuan-tuan, ke Instagram kita, insyaAllah. Terutama anak-anak muda. Anak muda ni biasanya dia suka Instagram. Facebook ni tak berapa. Facebook ni dalam kajian orang umur 30, 40, 50 ni. Itu Facebook. Tapi kalau yang remaja tu belasan tahun sampai 20-an itu, biasanya mereka pergi kepada Instagram. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, mudah-mudahan yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, sekarang ni besok pagi ialah siri yang kelima. Amalan-amalan yang disayangi, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, bertemu lagi. Tuan-tuan, kita jumpa bila selepas ini? Pukul berapa kita jumpa, tuan-tuan? 5.50 sampai pukul 6. 5.50 sampai pukul 6. Apa nama programnya? 10 DDHA. 10 minit bersama dengan Dr. Hassan Ali. 10 minit yang terluang, 10 minit yang paling bermakna, 10 minit yang paling berfaedah, 10 minit yang paling berharga itu, kita akan bagikan tips macam mana mendidik anak. Tips macam mana mengekalkan kerukunan rumah tangga. Dan malam ini 9 suku malam. Jangan lupa 9 suku malam. Automatik dah. 9 suku malam. Tuan-tuan, salam husnul khatimah. Perbincangan panel. Biasanya 3 orang, biasanya 4 orang dan sebagainya. Cukup setakat itu. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita lakukan ini. Pagi-pagi ini, Allah terima satu amalan. Apa dia? Saya memberi sedikit ilmu dan perempuan mendengar, memasukkan dalam kepala, menurunkan kepada hati dan berazam untuk melaksanakan yang terbaiknya untuk berjaya di dunia, untuk berjaya di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.